Nama saya Nama Ayatina binti Abdullah. Okey, hari ini saya akan buat satu magic untuk kamu semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang struktur tumbuhan. Okey, ini adalah hasil cikgu buat. Okey, cikgu buat hari ini adalah tumbuhan. Okey, ini adalah salah satu bahan bantu mengajar untuk kamu, iaitu gambar raja timbul. Untuk membuat gambar raja ini, kita memerlukan tiga alatan ataupun apa-apa benda yang mempunyai tiga rasa yang lain untuk memudahkan murid untuk merasa dan membezakan bagaimanakah rasa benda tersebut. Ataupun kita boleh gunakan contoh lain seperti daun tumbuhan yang betul, yang kering, atau kayu dan sebagainya untuk memudahkan. Ini kita akan belajar tentang struktur yang mudah, iaitu daun. Murid boleh rasa macam mana daun dia. Yang kedua, batang. Struktur dia, rasa dia adalah lembut, licin. Yang ketiga, akar. Di sini ada penunjuk di sebelah memberikan daun, dahan dan juga akar. Untuk struktur daun, kita gunakan struktur yang span ataupun ada yang kasar supaya boleh membezakan ini daun. Seterusnya dahan ataupun batang. Batang yang digunakan adalah span yang lembut. Seterusnya kertas merah ini adalah bahagian akar. Strukturnya licin, dia bagi memudahkan pelajar untuk mengenal pasti apakah struktur yang akan ditunjukkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Pada hari ini cikgu Wan Nurul Uliana binti Wan Kamaluddin akan mengajar semua mengenai sains tingkatan 1 bab 4 iaitu sistem pembiakan manusia. Pada hari ini kita akan berikan fokus kepada sistem pembiakan manusia untuk perempuan. Okey, mari kita tengok slide. Okey, sistem pembiakan
terbahagi kepada dua, iaitu sistem pembiakan perempuan dan juga sistem pembiakan lelaki. Pada hari ini cikgu akan mengajar kamu semua mengenai sistem pembiakan perempuan. Okey. Ini merupakan gambar sistem pembiakan perempuan di mana di sini cikgu paparkan gambar pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Untuk pandangan hadapan dan untuk hari ini, cikgu nak semua faham dan tahu mengenai 5 organ yang terlibat untuk sistem pembiakan perempuan ni dan juga fungsi-fungsi 5 organ sistem pembiakan ni. Okey. Organ yang pertama iaitu fallopian tube. Fallopian tube ni dia seperti tube lah, rupanya seperti tube dan dan dia ada di sisi kiri dan kanan. Seterusnya ovari. Ovari ni juga berada di sisi dan kanan, di sisi kiri dan kanan di bawah fallopian tube. Dan kita ada uterus, kita ada cervix dan juga vagina. Ini bagi organ pembiakan perempuan ni semua. Okey, untuk pandangan sisi terdapat pelbagai organ yang terlibat. Namun hari ini cikgu hanya ingin mengajar dan memperkenalkan kepada semua 5 sistem pembiakan, 5 organ sistem pembiakan perempuan yang terlibat. 5 sahaja ya, kamu perlu ingat. Okey, cikgu akan bagi tahu fungsi-fungsi organ-organ tersebut. Okey, yang pertama ovari. Okey, ovari ini berfungsi untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Apa itu hormon estrogen dan progesteron? Hormon ini hanya terdapat pada perempuan sahaja ya, sebab hormon estrogen dan progesteron ini merupakan hormon untuk perempuan. Okey, untuk tiub falopio, fungsi dia untuk menolak ovum yang matang dari ovari ke uterus. Dan di situ juga di tiub falopio ini juga berlakunya tempat persenyawaan, berlakunya tempat persenyawaan ya. Okey, tiub falopio ni dia seperti tiub dan di bawah tiub ini adanya ovari. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada uterus. Uterus ini fungsi dia untuk membenarkan fetus berkembang jika persenyawaan ovum berlaku. Dan di sini juga tempat di mana fetus dilindungi. Uterus ini berfungsi untuk melindungi fetus. Okey. Seterusnya cervix. Okey, fungsi cervix ini untuk menghasilkan cecair untuk pergerakan sperma. Okey, dan juga dia merupakan tempat di mana menghubungkan uterus dengan vagina. Tempat menghubungkan uterus dan juga vagina. Okey, kenapa perlu menghasilkan cecair? Untuk memudahkan sperma ini bergerak ya. Okey, seterusnya organ yang terakhir iaitu organ vagina. Apa fungsi vagina? Fungsi vagina ialah untuk menerima sperma daripada penis dan vagina ini berfungsi juga untuk menghasilkan cecair untuk pelincir. Untuk memudahkan seks itu berlaku, vagina ini menghasilkan cecair untuk pelincir. Okey. Cikgu nak semua ingat 5 organ yang terlibat untuk sistem pembiakan wanita ini iaitu ovari, tiub falopio, uterus, cervix dan juga vagina. Dan cikgu juga ingin kamu semua ingat fungsi-fungsi yang bagi organ-organ yang terlibat, okey? Okey, seterusnya, okey, untuk memberikan konsep kepada kamu semua dan untuk memudahkan kamu semua untuk mengingat, di sini cikgu ada, okey, sini cikgu nak kita semua bersama-sama, cikgu dan kamu semua buat satu aktiviti untuk menghasilkan gambar rajah timbul untuk sistem pembiakan wanita. Untuk 5 organ yang terlibat saja, 5 organ yang cikgu ajarkan tadi saja. Okey. Okey. Cikgu akan tunjukkan slide untuk menghasilkan gambar rajah timbul ni. Okey. Kita akan cikgu hanya akan memberikan gambaran awal saja sebab cikgu tahu kamu semua tak nampak, tapi cikgu nak kamu semua dengar dan kamu semua bila dengar kamu semua akan tahulah apa yang seterusnya akan langkah pertama macam mana, langkah kedua macam mana. Cikgu akan bantu kamu semua untuk buat gambar rajah timbul ni.
Tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu kamu gambaran awal bagaimana untuk menghasilkan gambar rajah timbul. Okey. Uh, okay. Pertama sekali kita perlu tahu bahan-bahan yang digunakan. Okey, bahan pertama iaitu gam. Gam ni gam yang putih tu je. Okey, bukan gam uhu ke, bukan gam gajah, bukan. Gam yang putih tu. Gam putih ni kuat ya. Okey, seterusnya cikgu menggunakan bahan-bahan. Kita akan menggunakan bahan-bahan yang teksturnya berlainan. Ada tekstur kasar, ada tekstur lembut dan sebagainya, beralun. Okey, kita akan gunakan kertas pasir, kertas beralun, manik, butang ketuk atau butang katup. Kita akan gunakan gunting serta kertas A4. Okey, di sini cikgu ada tertinggal satu barang iaitu butang baju, butang baju yang warna hitam tu. Okey. Uh, Okey, cikgu dah siap lukis dan cikgu dah fotostatekan untuk semua orang, setiap orang akan dapat satu kertas yang difotostate gambar raja organ reproduktif atau organ pembiakan wanita ni. Okey, langkah yang pertama mula-mula kita perlu sapukan gam di bahagian uterus. Di bahagian uterus kita gunakan butang baju yang berwarna hitam. Kamu semua jangan risau, cikgu akan bantu kamu semua seorang demi seorang untuk menghasilkan gambar rajah ni. Okey, cikgu akan bagi tahu okey kat sini kamu kena letak uterus, kamu kena letak butang baju berwarna hitam. Okey. Seterusnya bahagian cervix pula kamu perlu tampal manik. Bahagian faraj iaitu vagina pula kamu perlu tampalkan kertas pasir. Okey, di sini kertas pasir ke apa semua cikgu yang sediakan. Kertas pasir ni pun cikgu dah siap gunting untuk. Okey. Seterusnya untuk tube Filipio di belah kiri dan kanan perlu tampal kertas yang beralun. Okey, seterusnya untuk ovari di kiri dan kanan kita gunakan butang ketip atau butang katup. Dan kita dah siap dah untuk lima-lima organ tadi. Kita akan keringkan dia. Lepas tu, cikgu akan suruh kamu semua untuk membraille menggunakan Unified English Braille, UEB. Cikgu nak kamu semua gunakan UEB dan cikgu nak kamu semua boleh menggunakan mesin braille. Okey. Di sini cikgu perlukan 5 organ tu je. Ovari, uterus, fallopian tube, vagina dan juga cervix. Cikgu nak 5 tu je kamu berikan dan kita akan tampal bersama-sama di bahagian yang kita dah tampalkan manik, kertas pasir, butang ketup, kertas beralun dan juga butang baju hitam tu. Okey, sudah selesai. Okey. Setelah kita selesai aktiviti ni, akan buat bersama-sama ya semua. Kamu semua jangan risau, cikgu akan bantu kamu semua untuk menghasilkan gambar rajah timbul ni. Okey, cikgu harap kamu semua dapat tahu di mana organ-organ pembiakan wanita ini, kedudukan organ-organ pembiakan wanita ini dan fungsi-fungsi organ pembiakan wanita ini. Apa itu fungsi uterus, fungsi vagina, fungsi cervix, fungsi ovari dan fungsi fallopian tube. Cikgu nak kamu semua hafal fungsi-fungsi dia dan juga tahu kedudukan-kedudukannya. Okey. Okey, sekian daripada cikgu. Cikgu harap kamu semua dapat apa yang cikgu ajarkan sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada semua kerana telah memberi kerjasama kepada cikgu. Sekian, terima kasih.